Ciri orang yang berpaling pada Al-Quran, tidak mahu membaca Al-Quran. Tak pedulilah maksudnya di situ. Berpaling kan, tidak mahu membaca. Yang kedua, tidak mahu, tidak mempedulikan maknanya, iaitu tidak mahu memahaminya. Yang ketiga, ini cara salah satu kita belajar kelas tadabbur kita bincang ni untuk memahamilah. Semoga kita tak termasuklah kumpulan ini. Okey, yang ketiga, tidak mahu melaksanakannya. Oh, dah bincang dah ni, Quran ni kena faham. Apa tujuan, apa yang kita nak kena buat pelaksanaannya? Belajar Quran. Sebarkan dia. Yang keempat, tidak mahu sebarkannya. Ini siapa? Inilah golongan syaitan. Tapi bila manusia ni melakukan empat perkara ini, apakah mereka sedar mereka sedang buat benda kesalahan? Tidak. Sebab syaitan buat mereka rasa mereka dah dapat petunjuk. Tak apalah, kita khatam dah berapa tahun dah ni, geng kita khatam Quran ni, kita buat grup khatam Quran kan, setiap bulan khatam Quran. Alhamdulillah dah dekat nak masuk tahun ke-6 dah ni. Dah masuk tahun ke-6, sepatutnya dah boleh pergi ke mana belah. Kalau masuk U tu dah keluar, dah jadi, dah kerja dah. Kan? So kita meningkatkan lagi kualiti kita. Jadi nanti itulah dia siapa penghuni, itulah dia orang-orang yang rugi. Jadi bila kita selalu baca surah Al-As, maka kita kena sedar, saya kena keluar daripada empat golongan ini. Boleh? Okey, insya-Allah. Ada soalan tak tuan-tuan puan sekalian? Ya. Sama. Syaitan tadi macam ni. Okey, kalau kita lebih detailkan lagi, bila manusia ni diciptakan, memang ada malaikat dan juga korin di sebelah dia. Tapi siapa yang akan menguasai dia? Tengok kepada bagaimana dia berinteraksi dengan Quran. Kalau kita ni berpegang dengan Al-Quran, malaikat yang akan dominan kepada kita. Dia akan bagi kita ilham. Okey, tengok surah 41. Kiri dan kanan kita ni ada malaikat dan syaitan. Cuma nampak tak nampak? Tok Sah minta nampak lah. Takut terperanjat. Bangun pukul 3 pagi, tertengok syaitan. Apa? Tak nak lah kan? Tapi nak bagi tahu memang Allah ciptakan begitu manusia ni. Didampingi oleh malaikat dan syaitan. Tetapi kalau dia tinggalkan Al-Quran, yang syaitan tu yang akan jadi korin dia, pendamping dia, yang akan menasihati dia. Kau tak payah dah, ni semua dia suruh kita. Yang tadi kita bincang lah. Tapi kalau kita ikut Al-Quran, kita beriman kepada Allah, malaikat yang akan jadi kita punya pendamping, yang akan sentiasa memberi ilham kepada kita yang baik-baik. Surah 41 ayat 30. Surah 41 ayat 30. Muka surat 480. Jumpa tak? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi sesungguhnya orang-orang yang mereka berkata Rabbunallah. Maksud Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Tuhan apa? Yang mencipta dan memerintah dia. Jadi bila kita kata Rabbunallah, tu bukannya Rabbunallah. Bukan, itu kan bukan itu maksud dia. Maksud Rabbunallah ni adalah orang tu dia mengaku. Dia mengaku Tuhan dia yang mencipta merintahnya adalah Allah. Lalu dia tetap pendirian dia. Summastaqamu. Lalu dia buat apa yang dia kata tadi tu. Jadi Al-Quran ini daripada Allah. Tanzilul kitabi la raiba fi min rabbil alamin. Surah apa tu? Sajadah. Kita baca setiap pagi Jumaat. Quran ini penurunannya tanpa sebarang keraguan daripada Rabbul Alamin. Jadi bila kita kata Rabbunallah, maksudnya kita nak berpegang dengan Quran. Bukan maksud Rabbunallah tu Allah semata-mata itu. Bukan. Rabbunallah tu maksudnya kita nak berpegang dengan Al-Quran. Pengakuan kita untuk nak berpegang teguh dengan Al-Quran ini.
Kalau kita berpegang teguh dengan Al-Quran, kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat turun kepadanya dan berkata, jangan takut. Nampak? Jangan takut. Syaitan, kalau kita tinggalkan Al-Quran, memang dia akan kata takut. Dia beza. Syaitan dalam surah Al-Baqarah, sebab tu ada lagi ayat beberapa lain tentang syaitan, tapi tak sempat kita nak sentuh. Dalam surah Al-Baqarah, syaitan menakut-nakutkan manusia kepada kepapaan. Malaikat pula kata, jangan takut. Nampak beza tak? Bila kita pegang Al-Quran, sebab tu bila orang berpegang Al-Quran, tengok sahabat Nabi, contoh Abu Bakar dan lain-lainnya. Bila mereka belajar Al-Quran, Nabi kata, infak mereka buat macam mana infak mereka? Banyak mana mereka belanjakan? Tapi orang munafik, dia berani tak buat macam tu? Orang munafik tak berani. Sebab tu dia kata apa dia? Dia kata, Anuk minu kama amanas sufaha, dia kata. Apakah kami patut beriman macam orang-orang bodoh ni? Dia kata Abu Bakar semua bodoh. Sebab apa? Antaranya Abu Bakar belanjakan apa di jalan Allah? Semua. Orang munafik dia tak sanggup nak buat semua tu. Sebab apa? Sebab dia meninggalkan Al-Quran, lalu syaitan menakut-nakutkan dia kepada kepapaan. Adapun orang yang beriman, malaikat kata jangan takut. Tak apa yang kamu belanjakan tu nanti Allah akan gantikan. Lepas tu bila orang Islam, bila orang-orang munafik ni, bila dia berlaku kehilangan, dia senang sedih. Kalau kan agama melarang kita bila berlaku kematian, kita meratap. Boleh tak meratap? Tak boleh meratap. Sebab apa tak boleh meratap? Sebenarnya syaitan akan suruh kita meratap. Sebab kita macam tak bersyukur, bukan? Tak reda dengan apa yang Allah tentukan. Jadi ada orang terlalu sedih. Malaikat kata, la tahzanu. Jangan sedih. Bukan tak boleh sedih. Sedih tu fitrah manusia kan. Tapi jangan berpanjangan sedih. Orang kata, dah lah tu sabarlah. Kau tak tahu apa aku rasa. Kan. Kan Allah yang tentukan jadi begitu. Malaikat kata, jangan sedih. La tahzanu. Tapi syaitan akan suruh apa? Meratap lagi, menangis lagi. Terus. Nampak beza tak? Syaitan kata, malaikat kata, jangan takut, jangan sedih. Syaitan pula suruh buat apa? Takut. Nanti kan masjid kata nak infak, nak bina ni, nak besarkan lagi dewan kita ke, nak tak cukup orang nak belajar lagi, nak besarkan lagi. Uish, kang duit aku habis kan macam mana pula? Tu syaitan punya siapa tu? Hasutan lah tu. Malaikat kata apa dia? Tak apa, belanjakan sahaja, nanti kamu akan dapat syurga. Dan yang terakhir apa dia? Syaitan nak ajak kita pergi mana tadi? Neraka kan? Tengok malaikat nak ajak kita pergi mana? Tengok dia kata apa kat situ? Wa abshiru, bergembiralah kamu dengan syurga. Wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun, yang kamu dijanjikan. Kat mana janji syurga? Dekat mana yang kita lihat janji-janji syurga? Manifesto dalam Quran. Baca Quran, nampak tak janji syurga? Sebab kita ikut Quran tadi, malaikat katakan kamu dah nampak Quran tu syurga. Dalam tu ada syurga. Buat je lah. Jangan takut, jangan sedih. Tapi kalau syaitan disuruh buat apa? Tinggalkan, dah sekali dia bawa kita pergi mana? Pergi neraka. Jadi siapa korin kita melihat kepada bagaimana kita dengan Al-Quran. Kalau kita ikut Quran, baca, faham, laksanakannya, cuba sebarkan macam orang-orang terdahulu buat, malaikat akan kata kita jangan takut, jangan sedih. Kamu masuk syurga nanti, bergembira kamu dengan syurga. Sampai bila? Sampai kita mati nanti. Nak mati nanti, malaikat akan ada di tepi kita untuk memujuk kita juga. Tapi syaratnya adalah ini sentiasa dalam hati. Kita menyematkan Al-Quran dalam hati. Itu yang kami di Semat Quran namanya Semat Quran. Bukan smart. Ada orang tulis Smart Quran, S-M-A-R-T tak. Ustaz Baharudin dia buat nama Semat Quran. Iaitu nak menyematkan Quran. Tapi tak bolehlah sekadar nama saja, kena betul-betul lah. Nama semua orang boleh buat, takut jadi indah khabar dari rupa. Jadi kita sama-sama perjuangkan, laksanakan Al-Quran ini supaya apa dia? Hidup kita ini dipelihara oleh Allah. Dan minggu depan insyaAllah, 2 minggu lagi insyaAllah, kita akan sambung soalan yang keempat. Apa soalan keempat? 1, 2, 3, 4, last. Siapakah manusia yang syaitan tidak boleh menguasai mereka? Jadi jawapannya kita dah bagi dah sikit-sikit tadi. Nanti insyaAllah lagi 2 minggu kita sambung lagi lebih lanjut. Siapakah manusia yang syaitan tidak ada kuasa ke atas mereka? Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan tuan-tuan puan sekalian atas perhatian semua dan kehadiran pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang kita dapat pada perbincangan kita dan supaya kita dapat melaksanakannya. Jazakumullah khairan. Ada pengumuman je tak?